Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1336. Antara paparan utama. Kini polis menjadi mangsa fitnah. Hadi sedang perkukuh fahaman bercitra Khawarij. Manikam sudah menjadi sekam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak polis dalam satu kenyataan menolak tuduhan kononnya siasatan berhubung isu program Jom Ziarah Gereja ada unsur perkauman membabitkan pegawainya. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata siasatan dilakukan secara adil dan saksama meskipun ada pegawai penyiasat yang terbabit dalam kes berkenaan berbangsa Cina. Eng Lai berkata sebahagian besar pegawai yang terbabit dalam siasatan sebenarnya adalah berbangsa Melayu. Salah dakwaan itu ia secara kebetulan sahaja. Penyiasatan polis adalah adil dan saksama tak kira apa bangsa seseorang, pegawai penyiasat dan pengadu. Mungkin secara kebetulan sahaja terdapatnya pegawai siasatan kes berkenaan berbangsa Cina namun pihak polis tidak menjalankan siasatan berdasarkan unsur perkauman. Kita ada pegawai penyiasat kanan, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Melayu untuk memantau proses siasatan, katanya ketika dihubungi media. Beliau menjawab dakwaan aktivis politik dikenali sebagai Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Shahrin yang menimbulkan isu kaum pegawai polis yang mengambil keterangan Menteri Belia dan Sukan, Hanayo, bagi membantu siasatan kes itu semalam. Isnin, saya akan hadir ke IPD Sentul Kuala Lumpur untuk bertemu Inspektor Wong Juan Ching, pegawai penyiasat yang bertindak atas laporan polis yang dibuat pihak Hanayo ke atas saya. Walaupun jelas laporan polis ke atas saya oleh Menteri DAP yang menyatakan saya fitnah dia merupakan satu laporan palsu, tapi polis nampaknya ditekan oleh pihak atasan untuk bertindak. Saya juga telah buat laporan polis atas jenayah Hanayo yang jelas salah guna kuasa apabila duit rakyat digunakan oleh agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia melalui Impact Malaysia untuk program mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam yang mana ia satu jenayah dalam negara. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau pada 19 Mac lalu. Cikgu Bad juga dengan biadab telah menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang katanya mengamalkan pluralisme dan liberalisme melampau muncul membela Menteri DAP dengan menipu dan mengalih isu, menuduh ada pihak hilang kuasa, cetus ketegangan agama dan kaum dengan bayar orang miskin untuk buat huru-hara. Beliau juga turut mendakwa di depan media di luar Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul konon wujud konspirasi untuk melindungi menteri terbabit dalam kes berkenaan. Beliau juga mengaitkan bangsa pegawai polis yang mengambil keterangan dalam kes berkenaan. Malangnya laporan polis saya ke atas Hanayo tidak disiasat, Inspektor Ragu yang sepatutnya menjadi pegawai penyiasat laporan polis saya telah memaklumkan bahawa dia tidak boleh siasat. Sepatutnya dia memanggil Hanayo kerana kes itu kononnya diambil oleh Bukit Aman secara terus. Polis Sentul pula di bawah tekanan atasan sudah 2 hari keluar kenyataan bagi memburukkan imej saya, konon saya fitnah walaupun hakikat sebenar laporan pihak Hanayo ialah laporan palsu dan menipu dalam penafiannya. Malah dia cuba berlakon sebagai mangsa. Dakwanya dengan niat membangkitkan isu perkauman di kalangan pegawai polis. Dalam perkembangan berkaitan, Eng Lai berkata pihaknya dalam proses melengkapkan kertas siasatan kes berkenaan untuk dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Setakat ini, kertas siasatan di peringkat akhir penelitian sebelum diserahkan kepada pejabat pendakwa raya untuk tindakan susulan. Secara keseluruhan, pihak polis memanggil 5 saksi untuk mendapatkan keterangan bagi membantu siasatan, katanya. Sebenarnya, siapa yang berlakon kononnya menjadi mangsa, Hanayo atau Cikgu Bad. Kononnya dengan nada sedih dan meraih sokongan simpati, beliau menulis skrip begini. Esok saya mungkin akan ditahan. Saya sedia untuk mereka gunakan akta hasutan atau berbagai undang-undang secara zalim bagi menutup agenda jahat mereka. Saya akan hadir tapi tidak akan beri sebarang kenyataan selagi mereka tidak berikan saya status laporan polis yang saya buat. Sebelum masuk ke IPD Sentul esok, saya jemput semua pihak media termasuk Facebookers, TikTokers dan lain-lain untuk sidang media. Saya akan hadir tanpa peguam esok.
Saya akan hadap dan sedia untuk segalanya, sedar dalam rejim campuran ini mempertahankan hak agama bangsa dan tanah air sangat mahal harganya, katanya konon menjadi mangsa. Hebat, plot twist Cikgu Bat daripada sedap membuat fitnah kepada menteri, kini diubah kononnya dia pula menjadi mangsa. Agaknya beliau fikir rakyat Malaysia ini bodoh. Jangan risau, kita serahkan kepada pihak polis yang jauh lebih pakar untuk membuat siasatan. Tapi agak kecewa apabila ramai antara aktivis politik yang dilihat sekarang ini sudah tidak punya kerja dan pendapatan. Akhirnya merempat dan memfitnah sana sini kerana ketagihan perhatian. Tidak cukup dengan menteri, kini pihak polis pula difitnah kononnya mengamalkan perkauman dalam menjalankan tugasan. Wajarkah perosak keharmonian bangsa dan negara ini dibiarkan begitu sahaja? Mempergunakan agama untuk mencapai kuasa politik bukan satu tauladan yang baik oleh mana-mana pimpinan. Malah sebagai seorang agamawan, usaha Perdana Menteri untuk melahirkan masyarakat madani yang memfokuskan perkembangan ilmu dan pembinaan insan secara holistik perlu disokong. Mahasiswa Keadilan Malaysia menyifatkan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menuduh Parti Keadilan Rakyat PKR menentang Al-Quran sebagai berbahaya dan boleh membawa kepada amalan takfir, menuduh seseorang sebagai kafir. Menurut kenyataan persatuan itu, PKR hanya menolak sikap mempolitikkan agama serta pembawaan Islam yang ekstrim untuk kepentingan politik. PKR tidak pernah menolak Al-Quran, malah pentadbiran Perdana Menteri dan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sejajar dengan intipati Al-Quran dan Sunnah. Buktinya, Dasar-Dasar Belanjawan 2023 meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban dan sistem nilai luhur. Maka jelaslah PKR tidak pernah menolak peranan, prinsip serta nilai agama Islam dalam politik, siasat dan pentadbiran negara. Menurut kenyataan itu pada Selasa. Sebelum ini, Abdul Hadi menerusi kolom minda Presiden PAS mendakwa PKR melawan Al-Quran susulan seruan pemimpin mereka supaya ahli-ahli parti terbabit menyerang sebarang kenyataan ahli politik yang mempolitikkan agama. Terdahulu, Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menggesa ahli PKR supaya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Pada ucapan penggulungan ketika Kongres Nasional Khas PKR itu, Saifuddin turut mengetengahkan kenyataan Abdul Hadi yang menurutnya dibuat secara menentang titah diraja. Dalam pada itu, Mahasiswa Keadilan turut menuntut semua pimpinan daripada mana-mana parti perlu bertanggungjawab dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ini kerana katanya mencetuskan ketegangan antara kaum yang dibina oleh rakyat pelbagai bangsa boleh merencatkan proses pembangunan negara dan masyarakat. Menurut Hasbi Muda yang merupakan anggota Dewan Negara dan Ketua Pemuda Amanah Nasional, tiada dalam mana-mana bahagian ucapan penggulungan Saifuddin Nasution Ismail yang mewajarkan Abdul Hadi membuat tuduhan berat kononnya parti itu melawan Al-Quran. Katanya amat malang apabila Abdul Hadi melakukan kesilapan besar dengan membuat komentar ke atas sesuatu perkara sepenting itu tanpa tabayun sedangkan ia boleh dirujuk dengan mudah di internet. Tanpa usul periksa dan semakan teliti, Abdul Hadi menggunakan seruan yang kononnya dibuat Saifuddin untuk menyerang PKR dengan kata-kata hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf. Lebih malang lagi, seruan itu didakwa Abdul Hadi sebagai membuktikan PKR melawan Al-Quran sekaligus melawan Allah kerana masih mengekalkan warisan penjajah dengan memisahkan politik daripada agama dan memisahkan raja-raja daripada politik, katanya dalam satu kenyataan media yang dipetik Malaysia Kini. Tambah Hasbi, jika Presiden PAS membuat semakan terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya menugaskan pegawainya mencatatkan keseluruhan ucapan tersebut, jelas bahawa Saifuddin berucap mengenai kewajipan ahli PKR mempertahankan kerajaan perpaduan melalui pelbagai cara. Salah satu cara itu ialah perlu menghebahkan dasar dan program kerajaan hari ini menggunakan mod menerang dan menyerang. Di mana betulnya hujah Abdul Hadi apabila menuduh Saifuddin melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible yang memisahkan politik daripada agama apabila Saifuddin sendiri menyebut memang dalam Islam ada politik dan tiada pemisahan politik daripada agama. Apa yang ditegaskan sebagai tidak betul oleh Saifuddin hanyalah perbuatan mempolitikkan agama, khususnya apabila seseorang itu mempertikaikan tahap keislaman orang lain semata-mata kerana perbezaan pendekatan dalam melaksanakan ajaran agama. Titah raja-raja yang tidak mahu ahli-ahli politik tanpa tauliah berceramah di masjid dan surau pula ialah kerana tidak mahu perbuatan mempolitikkan agama berterusan, ujar Hasbi. Apakah kerana larangan itu maka Abdul Hadi akan menganggap raja-raja juga melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible?
Saya pernah berada lama dalam parti menggunakan nama agama itu dahulu dan cukup faham dengan perbuatan seperti dilakukan Abdul Hadi. Atas sebab itulah saya keluar dari parti tersebut dan yakin kepada pendekatan rahmah yang kami amalkan dalam amanah sehingga sekarang, jelas Ketua Pemuda Amanah itu. Jom Channel juga bersetuju dengan Hasbi bahawa minda Presiden PAS itu menunjukkan Abdul Hadi sedang memperkukuh fahaman bercitra Khawarij yang ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Menuduh sesuatu golongan Muslim lain melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible adalah perbuatan menimbulkan kebencian yang berbahaya. Jika perbuatan Abdul Hadi tidak dibendung segera, negara boleh kembali ke zaman ekstremisme agama yang membawa huru-hara seperti yang pernah berlaku dulu. Tolonglah berhenti tunggang agama. Ibarat melukut di tepi gantang, keluar tak penuh, masuk tak luak. Begitulah diibaratkan Parti Perjuangan Tanah Air Pejuang apabila hasrat mereka yang kononnya untuk tidak memecahkan undi orang Melayu tidak disambut oleh pemimpin Perikatan Nasional PN. Majlis tertinggi PN yang dipengerusikan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah membuat keputusan menolak permohonan kemasukan pejuang sebagai rakan seperjuangan. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, mesyuarat itu turut dihadiri Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai dan semua wakil parti-parti anggota. Dalam nada penuh kesedihan, Setiausaha Agung Pejuang Datuk Amiruddin Hamzah berkata pihaknya dimaklumkan permohonan parti itu untuk menyertai PN ditolak. Amat mendukacitakan apabila iltizam dan matlamat kami tidak disambut oleh pimpinan PN. Pejuang akan sentiasa kekal dalam arena politik negara walaupun permohonan itu ditolak. Kami akan bersiap sedia dengan menggerakkan jentera di kawasan-kawasan tertentu untuk menghadapi pilihan raya negeri akan datang, katanya dalam satu kenyataan semalam. Tambah Amiruddin, pejuang akan tetap mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang atau rule of law selain membawa amanat perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Untuk rekod, pejuang ditubuhkan selepas Datuk Seri Mukhlis Mahathir, bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sekutu mereka disingkirkan selepas langkah Syariatan 2020 yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Pejuang kemudian bergabung dengan parti-parti kecil Melayu tetapi kalah teruk dalam pilihan raya umum lalu sehingga semua calonnya termasuk Tun Mahathir dan Mukhlis sendiri hilang wang pertaruhan. Berikutan itu berlaku perpecahan yang menyaksikan Tun Mahathir keluar Pejuang dan menyertai Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra pimpinan veteran politik Datuk Ibrahim Ali. Pejuang dilihat mahu menyertai gabungan yang lebih kuat bagi mencari kedudukan strategik bagi menebus kekalahan dahulu dalam 6 pilihan raya negeri akan datang. Pelik bin ajaib apabila Pakatan Harapan dikatakan menjilat ludahnya sendiri apabila bergabung dengan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan demi mencapai hasrat kestabilan politik negara. Tetapi Pejuang sanggup merayu untuk menyertai gabungan yang pernah mengkhianatinya, malah pernah membunuh nama seorang pemimpin bernama Tun Mahathir dalam langkah Sheraton. Malah ditolak mentah-mentah umpama dulang hantaran pertunangan tidak sempat sampai ke tangga rumah, dibaling tuan rumah dan dihalau balik. Ia memalukan. Langkah Sheraton pengkhianatan yang dilakukan pengurusi Perikatan Nasional Mahyadin yang mana rakyat tidak pernah lupa tentang peristiwa itu. Begitu juga kami yakin tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin juga tidak pernah melupakannya. Lantaran itu, adakah beliau berani untuk menjustifikasikan istilah menjilat ludah sendiri kepada pihak pejuang? Siapalah kami di Jom Channel untuk membuat sebarang justifikasi. Kalah di semua kerusi yang dipertandingkan, malah hilang deposit. Kehulu ke hilir merayu untuk menyertai gabungan, namun dilihat umpama manikam sudah menjadi sekam. Kononnya berhasrat untuk tidak memecahkan undi orang Melayu. Namun, terang-terangan perpecahan itu berlaku kerana hasrat yang dinafaskan itu. Kewujudan pejuang seolah-olah sekadar untuk mengekalkan pengaruh dan kewujudan Tun Mahathir dalam arena politik tetapi tidak membantu ke arah pengukuhan negara. Faktanya pejuang sudah kena reject, jadi rasanya baik bubarkan saja. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Kami di Jom Channel ingin mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam. Semoga Allah menerima segala kebaikan dan ibadat kita bersama sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Selamat berpuasa. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.